Assalamualaikum. Kita sambung semula, iaitu berkaitan dengan enzim intrasel dan enzim ekstrasel. Okey, enzim dalam badan kita ada dua jenis ya. Satu adalah enzim intrasel dan satu lagi adalah enzim ekstrasel. Okey, saya highlightkan dekat sini. Okey. Apakah maksud enzim intrasel dan enzim ekstrasel? Okey. Untuk nak memudahkan awak, saya akan tunjukkan helaian ni. Okey, saya tunjukkan PowerPoint ni. Okey, ini dia. Enzim intrasel dan enzim ekstrasel. Okey. Jadi dalam nota nanti awak tulis begini ya. Okay, tajuk kita adalah enzim intrasel dan enzim ekstrasel. Okey, ribosom. Ribosom adalah merupakan tapak untuk sintesis protein. Ribosom tu tapak untuk sintesis protein. Protein ini adalah bahan utama untuk bina enzim. Ya, kaitan protein dengan enzim sebab enzim tu dibina daripada protein. So, daripada protein ni, enzim akan disintesiskan. Enzim akan dibina. Enzim ada dua jenis, intrasel dan ekstrasel. Enzim intrasel adalah enzim yang disintesis dan dikekalkan dalam sel untuk kegunaannya sendiri. Okey? Yang ni tak payahlah, awak tak payah salin. Yang ni tak payah. Ini tak perlulah. Okey. Awak salin yang ni saja. Dalam nota nanti ya, yang ini saja. Sementara enzim ekstrasel adalah enzim yang disintesis dalam sel tapi dirembeskan keluar sel. Dia buat dalam sel tapi kita keluarkan dia daripada sel. Dia akan dirembeskan. Dirembeskan tu maksudnya dikeluarkan untuk dia berfungsi di luar sel. Okey? Contohnya enzim-enzim ni, trypsin, lipase. Yang ni enzim yang biasa kita pernah dengar. Yang ni enzim-enzim yang biasa kita pernah dengar ni masa kita belajar sistem pencernaan dulu. Mungkin enzim yang tadi ni saya tak bagi awak salin sebab mungkin awak tak pernah dengar. Ya, tapi antara enzim intrasel dengan enzim ekstrasel kita lebih fokuskan kepada enzim ekstrasel. Jadi, saya nak awak salin kotak ni. Salinlah benda ni sebagai nota. Okey, buat macam ni. Okey. Sekarang ni kita nak tengok kepada proses penghasilan enzim ekstrasel. Okey. Bagaimanakah enzim ekstrasel dihasilkan? Bagaimanakah enzim ekstrasel dihasilkan? Kita lebih fokus kepada ekstrasel. Okey, penghasilan enzim ekstrasel melibatkan beberapa komponen sel tertentu. Okey. Untuk tajuk ni, saya akan tunjukkan awak contoh soalan yang biasanya ditanya. Okey, contoh soalan ni. Ini adalah contoh soalan. Okay, rajah 3.1 menunjukkan organel-organel. Menunjukkan organel-organel yang terlibat dalam sintesis dan juga rembesan enzim ekstrasel. Okey, ada beberapa organel kat situ tu. Okey. Soalannya, berdasarkan rajah 3.1, okey, based on the diagram, terangkan proses-proses yang terlibat dalam penghasilan enzim ekstrasel. 6 markah. So, kalau dapat soalan macam ni, macam mana nak tulis jawapan? Jawapan dia macam dalam konteks tu lah. Okey, jawapan dia macam ni. Inilah jawapan dia. Iaitu step nombor 1, step nombor 2, nombor 3, 4, 5 dan 6. Okey. Okey, jadi saya rasa nak bagi mudah faham, kita tengok yang ni ya. Saya akan cuba terangkan awak ikut PowerPoint ni. Okey. Okey, kita tengok yang ni. Sambil-sambil tu kita jeling gambar rajah tu. Okey. Kita tengok
Kalau dalam buku teks ni dia mulakan macam ni ya. Dia mulakan ni sebagai yang pertama. Ribosom merupakan tapak sintesis protein. Sama tak? Okey, ribosom merupakan tapak sintesis protein. So, saya nak awak buat nota macam ni. Yang ni. Okey, nombor. Okey, penghasilan enzim ekstrasel. Okey. Awak salin nombor 1. Ini adalah sebagai nombor 1. Nukleus mengandungi DNA yang membawa maklumat sintesis enzim. Yang ni kita start daripada nombor 1. Okay, dalam buku teks. Okay, kita ambil yang ni. Nukleus ada DNA. Dalam DNA itu ada maklumat-maklumat untuk kita buat enzim. Okay, nak buat enzim mesti daripada protein. Okey, nombor 2. Ribosom adalah merupakan tapak pembinaan protein. Okey. Nombor 3. Okey. Kemudian protein ni sebab bila ribosom dah buat protein ni tadi akan diangkut masuk ke dalam lumen jalinan endoplasma kasar. Masuk dalam lumen, maksudnya masuk dalam saluran. Lumen tu saluran. Saluran jalinan endoplasma kasar. Okey, contoh gambar dia macam ni lah. Contoh macam ni. Contohnya, okey, yang merah-merah ni adalah ribosom. Ribosom adalah tapak untuk sintesis protein. Bila saya besarkan. Bila ribosom ni dah buat protein tadi akan masuk kat dalam lumen ataupun saluran jalinan endoplasma kasar. Dia masuk kat sini lah. Kecilkan sikit mata dia. Okay, dia masuk. Dia masuk kat sini. Yang warna hijau tu protein. Yang warna hijau tu protein. Protein ni pun masuklah dekat sini. Yang ni pun buat protein lagi. Protein pun masuk kat sini. Yang ni pun buat protein lagi. Protein pun masuk dalam lumen. Yang ni pun buat protein. Protein pun masuk dalam lumen. Tu maksud ayat tadi tu. Okey? Okey. Kemudian protein diangkut memasuki lumen jalinan endoplasma kasar dan seterusnya diangkutlah melaluinya. Okey, settle nombor 3. Nombor 4, apabila sampai saja di hujung jalinan endoplasma kasar, bahagian hujung tadi ni akan membentuk tunas yang menggenting untuk menghasilkan vesikel angkutan. Macam mana rupa dia? Okey, macam ni. Bila sampai dekat bahagian hujung, ni bahagian hujung lah kata. Ni bahagian hujung ni. Bahagian hujung. Dia akan membentuk tunas. Dan dia akan menggenting. Menggenting tu maksudnya dia akan mencerut. Dia macam ni. Ni maksudnya dia menggenting. Okey. Nampak? Protein ni tadi masuk sini. Ni protein. Ni protein. Protein. Protein kan. Dia akan membentuk tunas. Yang ni kita panggil tunas. Yang ni dia akan menggenting. Menggenting tu maksudnya dia akan jadi mencerut. Menggenting. Dan akhirnya putus. Lantas ini akan membentuk vesikel angkutan. Inilah vesikel angkutan ni. Nampak tu. Okey. Namanya vesikel angkutan. Okey, nak pergi ke mana? Okey, kita tengok. Nombor 5. Vesikel angkutan yang dalamnya ada protein tadi ni bergerak menuju ke jasad Golgi. Di jasad Golgi,
dan bercantum dengan jasad Golgi pula. Okey. Macam mana cara cantuman dia tu? Kita tengok. Okay, dia sampai dekat jasad Golgi ni. Tadi ni vesikel angkutan. Dia akan bercantum dengan membran jasad Golgi ni tadi. Okay, dia macam ni. Saya tunjukkan contoh dia macam ni lah nah. Katalah dia sampai dekat jasad Golgi ni. Contoh lah ni gambar Rajah nak bagi awak senang faham lah. Saya ambil pen warna merah. Okay. Padam sekejap. Okay, kita nak bagi faham ni. Bila dia sampai dekat jasad Golgi ni. Ni katalah ni jasad Golgi ya. Ni katalah ni jasad Golgi. Ya, ni katalah ni jasad Golgi. Bila vesikel angkutan ni sampai dekat sini. Vesikel angkutan ni kan ada protein kan. Bila dia sampai sini. Dia akan bercantum dengan membran jasad Golgi. Macam mana tu maksudnya tu? Dia jadi macam ni. Nampak ah? Mula-mula jadi macam ni kan? Dia akan jadi macam ni. Saya padam ah. Okey, Allah terpadam semua sekali. Okey, dia jadi macam tadi macam ni kan? Ni jasad Golgi. Vesikel ni tadi akan bercantum. Nampak tu. Ni protein kan? Protein ni pun akan masuk dalam jasad Golgi. Oh, macam tu pula. Vesikel angkutan ni akan bercantum dengan membran jasad Golgi. Okey. Tengok ayat ni. Vesikel angkutan yang ada protein bergerak menuju ke jasad Golgi dan bercantum dengannya di bahagian hujung. Selalunya di bahagian hujung. Okey, nombor 6. Apa yang berlaku di jasad Golgi? Di jasad Golgi, dalam jasad Golgi tadi, protein yang ada dalam jasad Golgi itu akan diubah suai menjadilah enzim. Ubah suai jadi enzim. Okey, masuk sini. Ni protein ni. Masuklah di dalam jasad Golgi. Bila masuk dalam jasad Golgi, dia akan diubah suai. Jadilah enzim. Sekarang ni dah jadi enzim dah. Bukan protein lagi dah jadi enzim. Enzim. Okey. Kemudian, apa yang berlaku? Kita tengok balik gambar Rajah tadi. Kita tengok yang ni. Enzim ni tadi, di jasad Golgi, protein diubah suai menjadi enzim. Dan enzim ini akan dirembeskan dalam bentuk vesikel rembesan yang terbentuk daripada hujung jasad Golgi. Maksudnya macam ni. Tunjuk gambar Rajah tadi. Okey. Bila sampai dekat sini, bahagian hujung jasad Golgi ni, saya tunjuk Cikgu tunjuk gambar Rajah. Nak tunjuk gambar Rajah ni tak pernah nampak. Bahagian hujung jasad Golgi tu dia akan menggenting. Dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi macam ni. Allah, terpadam habis semua. Saya tunjuk yang ni lah. Dia akan menggenting. Okay, dia akan jadi macam ni. Okay, dia akan jadi macam ni ya. Bahagian hujung jasad Golgi ni dia akan menggenting. Dan dia akan membentuk tunas. Nampak tak? Bila sampai dekat bahagian hujung je, si enzim pun masuk dalam ni. Enzim ni masuk dalam ni. Ni enzim ni. Okay. Mula-mula ni protein kan. Tapi bila dia masuk dalam jasad Golgi, dia jadi enzim. Dia dah diubah suai menjadi enzim. Enzim pun masuklah dalam tunas nanti. Okay. Tunas ni. Dan di bahagian hujung jasad Golgi ni, dia akan menggenting. Dan akhirnya putus. Bila putus, nama vesikel ni sekarang adalah vesikel rembesan. Nampak tak? Okey, dia macam bentuk kantung. Kantung tu dia akan mencerut. Tunas tu akan putus dan membentuk namanya vesikel rembesan. Okey. Vesikel rembesan bergerak menuju ke membran plasma. Vesikel ini kemudian berpadu dengan membran plasma lalu merembeskan enzim keluar sel. Maksudnya macam ni.
Bila dia sampai dekat ujung, katalah benda ni, vesikel apa ni? Vesikel rembesan ni. Dia pun sampailah dekat ujung membran plasma ni. Ni semua dalam sel kan? Katalah dia sampai dekat bahagian ujung ni. Dia pun pergi dekat bahagian ujung ni. Pergi dekat sini. Nak lukis kat sini, saya takut awak tak nampak. Saya nak lukis kat sini, takut awak tak nampak. Ruang pun tak besar kan. Katalah dia datang sini. Dia akan macam ni. Ini ada apa ni? Ini adalah enzim. Okey. Kemudian enzim ni pun akan dirembeskan keluar daripada sel. Ini namanya vesikel rembesan. Inilah cara-cara dia bagaimana enzim ekstrasel dihasilkan. Okey. Vesikel rembesan bergerak menuju ke membran plasma. Vesikel ini kemudian berpadu dengan membran plasma, ataupun bergabung ataupun bercantum dengan membran plasma, lalu merembeskan enzim keluar sel. Jadi soalan ini, nota ini sangatlah sesuai untuk soalan tadi. Untuk soalan ni. Jadi bila dapat soalan macam ni, nota awak ataupun awak punya jawapan awak macam ni lah. Bagi jawapan ni macam ni. Di samping bagi jawapan macam ni, bonus juga untuk kita melukis dan lukiskan sekali benda ni. Yang ni tak payahlah. Sekejap, tunjuk. Yang ni tak payah. So, kita start daripada yang warna merah tu saja. Okey? Ada masalah? Okey. Jadi, untuk tugasan bahagian ni, saya nak awak salin soalan ni. Okey, salin soalan ni. Kalau kita zoom betul-betul gambar rajah, kita boleh dapat. Ni adalah mana dia vesikel. Okey, dia dah highlight dah kat kita ni. Vesikel rembesan. Yang mana satu. Ribosom kat mana. Jalina endoplasma kasar. Vesikel angkutan. Vesikel angkutan. Bukan vesikel pengangkut. Tukar sikit nama dia. Vesikel angkutan. Okey. Jadinya, cikgu nak awak tulis soalan ni, salin soalan ni. Siapa yang rumah dia ada printer, boleh print. Siapa yang tak ada, boleh salin lagi bagus ke salin. Lukis gambar rajah si sel ni. Lukis gambar rajah ni. Exactly macam ni. Sangat bagus. Salin soalan ni. Dan bila sampai di bahagian jawapan, buat macam ni. So, gambar rajah yang tadi ni tak perlu lukis. Tak perlu dah. Sebab kita dah ada gambar rajah soalan tadi. Jelas? Saya cuba menyampaikan dengan sebaik mungkin untuk awak faham. Okey? So, kita mula daripada ribosom. Ni jawapan ni. Ambil jawapan ni. Nanti boleh snap gambar. Ambil jawapan ni. Saya padam. Bagi nampak bersih sikit. Okey. Jadi, ini adalah untuk tugasan enzim intrasel dan ekstrasel. Okey. Sekian.